Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua rakan-rakan, teman-teman, sahabat-sahabat yang berada, tak kira di mana jua anda berada sekarang ni, baik di Malaysia, di Singapura, Thailand, Indonesia, Kepulauan Riau, mana sajalah yang mengikuti siaran kami. Selamat bertemu kembali ya, selepas seminggu demi seminggu kita dalam pembelajaran macam mana kita nak mengetahui tentang perjalanan technical elite wave yang sentiasa diberikan oleh Cikgu Nonem kita. Dan Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi. Dan jangan lupa share, kongsikan video ini, live ini kepada rakan-rakan yang lain di luar sana, supaya mereka juga dapat manfaat daripada perkongsian daripada cikgu. Dan kemudian jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk ke YouTube channel kami, CTC FM ya, dekat sana daripada episod pertama sampai kalah yang terkini, semua segmen ada di sana. So jangan malu-malu, jangan segan-segan. Baik, siapa yang letak bendera Great Britain ni? Lain macam. Okey, untuk episod 45 Tanya Dr. Farek bersama dengan Cikgu Nonem, 7 Disember 2020. Okey, sekiranya ada akaun-akaun anda yang mempunyai masalah, anda boleh PM Boboy ya, untuk bagikan nombor akaun dan boleh dibaik pulih ataupun minta nasihat bagaimana nak memulihkan balik akaun anda. Dan juga sekiranya ada soalan-soalan berkenaan dengan elite wave, teknikalnya, bacaannya ataupun apa sahaja ya, kita buka sesi soal jawab bersama dengan Cikgu Nonim. Boleh cikgu Boleh kan? Boleh. Lambat sangat jawab tu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, dan Alhamdulillah malam ini ramai dah ya. Baik, saya nak menyapa rakan-rakan yang telah pun berada di ruangan komen. Okey, Mak Yung daripada mana Mak Yung? Terima kasih menghantar bunga untuk cikgu bagus. Kemudian kita ada Sigit Kurniawan. Kalau saya tengok kat sini, ni rakan kita daripada Malang Kalimantan tak silap saya. Terima kasih salam Cikgu Nonem, DJ Pak Su, sihat selalu. Okey, Faris Kesatria. Assalamualaikum Dr. Pak Su dan juga Boboy. Waalaikumsalam. Tuan Muza. Assalamualaikum semua. Rahsia hentak biru doktor. Boleh. Kita nantilah ujung-ujung lah cikgu kita belanja hentak-hentak biru ni. Dia sebut hentak ni macam pool margin je kan. Okey, kita ada Cikgu Effendi Nordin. Selamat malam DJ Pak Su dan juga Dr. Forex serta Boboy. Harap sihat-sihat sentiasa, amin. Dan kita ada Faizal Royal FZ. Salam hentak doktor. Asal kenapa bila dengan doktor semua main perkataan hentak ni? Macam lain macam ni. Okey, Great Britain. Baik. Mahathir Reid. Salam, selamat malam Doktor Pak Su dan juga Boboy. Terima kasih. Firdaus Fabir. Assalamualaikum Doktor dan Pak Su. Muhammad Ilham. Salam Doktor dan juga DJ Pak Su. Fitri Hakim. Wow, ini memang pendengar setia, penonton setia kita. Salam Pak Su dan juga Cikgu Noneng. Ni orang Ganu. Waalaikumsalam. Kalau tak Ganu dia Kelantan. Okey, lawa topi. Okey, memanglah lawa. WTC tu. Okey, lepas tu kita ada Hazli Harun. Salam dan juga selamat malam Doktor Pak Su dan juga Boboy. Okey, Roshidi Mahat. Assalamualaikum Doktor dan DJ Pak Su. Terima kasih Roshidi. Akram Shah. Assalamualaikum Doktor, DJ dan juga Pak Su pun cakap topi lawa macam nak beritahu. Doktor boleh bagi halnya. Al-Hafiz. Salam cikgu dan juga DJ Pak Su. Assalamualaikum Doktor dan juga Pak Su daripada Mat Siraf. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Di penghujung kita menutup tirai 2020 ni dengan berbagai-bagai sentimen, berbagai-bagai spekulasi dan juga keadaan dunia. Bukannya satu je negara satu dunia. Itu belum Brexitnya, belum macam-macam lah. Agak menggusar, bukan gusar, dia perjalanan candle pergerakan dia tu kadang-kadang di luar jangkaan, kadang-kadang di dalam jangkaan. Baik cikgu, ini vaksin dah keluar, Europe dah dapat, Indonesia dah dapat, separuh negara dah dapat. Dia cuma nak
test saja untuk hari Selasa ni. Dekat Malaysia? Bukan Malaysia. So kalau menjadi, apa impact dia? Bila Malaysia dah dapat? Lambat lagi. Lambat lagi? Sebab saya tak dapat berita tentang tu bila saya pergi Google, saya search tentang vaksin ni yang dah dapat Europe, Indonesia, Asia, Indonesia, China dah lah. Cuma Pak Su cari dekat mana dekat mana? Macam mana Pak Su dapat info ni? Info? WHO lah. WHO Okey. Dekat berita pun tadi ada keluar. Tapi dia tak keluar pasal Europe tu. Okey, sekarang punya zaman lah, pergerakan candle ni di luar jangka. Kalau dulu NFP je kita dah tahu, kalau turun lah tu. Kalau naik lah. Mencabar tak juga? Ataupun elite wave tak ada hal. Mencabar untuk mana? Segi bacaan kita, mapping kita berkaitan dengan news. News NFP semua ni. Okey, sebenarnya kalau news datang tu dia hanya sebagai noise je. Dia macam umpama saya tak galakkan trade di M1. Sama jugalah ketika news tu datang, dia hanya effect di time frame power 1 sahaja. Kemudian dia kembali resume trend. Macam ingat tak Pasu last 2 week di mana EU semua turun kan? Betul. USD kuat tiba-tiba kan? Tu effect pada news lah. Selepas tu memang waktu tu pun saya cakap ini sekejap aja dia akan naik balik. Dan memang betul EU naik, EU semua naik. So that's why lah news ni sebenarnya kadang-kadang dia bagi peluang kepada kita untuk kalau macam case EU GU tu buy deep lah. Bila turun tu itu peluang untuk kita buy. That's why kita kena tahu market structure. At least membuatkan kita tahu sama ada nak sell ataupun buy. Baik. Okey. Itu pembukaan kita lah. Nanti cikgu akan mulakan dengan minggu lepas punya cikgu Cikgu akan minggu lepas punya akan kupas Okey, Usman Wafri. Terima kasih Usman ni, dia bagi salam dekat cikgu. Kasim Hafiz Abbas, Assalamualaikum Dok Pak Su dan juga Boboy. Mahathir Malaysia dapat vaksin Februari ini if tak silap. Okey, terima kasih Mahathir mengingatkan saya. Malaysia dia agak lewat sikit daripada negara-negara Asia yang lain sebab dia ada satu lagi tentang hal haram. Dia nak kena kaji pula dulu. Okey, vaksin tu lah. Vaksin tu untuk Malaysia lah. Baik. Kalau Februari itu tak lama dah tu. Memang tak lama dah. Cuma Malaysia ni biar dia orang pakai dulu. Kalau hasilnya bagus barulah kita ambil. Lepas tu nak ditapis untuk tengok kandungan vaksin tu apa. Baik. Sebab kita negara Islam, dia perlu pentingkan benda tu. Kita nak mulakan malam ni dengan kita throwback yang minggu lepas. Boleh? Ataupun kita tanya apa yang mereka nak. Nanti dululah kita throwback yang lepas lah. Mana tahu ngam dengan apa yang diorang nak tengok. Betul lah? Okey, kita throwback and then dalam masa yang sama bagi yang newbies ni, okey, sekiranya ada soalan dari segi macam mana diorang nak mahir candle wave ni, boleh tanya. Boleh. Okey. Tak ya juga. Okey, jangan malu-malu yang baru tak tahu macam mana nak mapping. Bukan tak tahu elite wave tapi nak ketepatan ataupun masih lagi ragu-ragu, so boleh tanyakan, letakkan saja soalan anda di ruangan komen. InsyaAllah cikgu akan bagi pencerahan sebaik mungkin. Mapping goal, okey, yang tu sekejap lagi kita akan tahulah. Baik cikgu, kita mulakan tanpa membuang masa. Selalunya masa tak cukup. Cukup Heran betul. 10.40. Okay, kita tengok nanti. Kita tengok cukup ke tak cukup. Wah, masing-masing nak mapping ni. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar-pendengar setia segmen Tanya Dr. Foret dan juga CTC.FM ya. So pembuka bicara kita malam ni, kita akan berbincang tentang analisis last week. Okay, kita akan tengok melalui rekod yang telah diuploadkan di channel CTC.FM di YouTube. So siapa yang masih belum subscribe, boleh subscribe Okay. Just type CTC.FM. Dalam tu ada banyak info-info yang menarik, termasuk segmen-segmen lain selain daripada Tanya Dr. Forex. Okay, so ini sedutan minggu lepas punya 30
November. So kalau tengok 30 November kita bercakap tentang gold. So kalau nampak yang sekarang ni saya zoom kan, saya besar kan. Okey. Kalau ingat ni, ini saya cakap kita punya bias dah tukar kepada buy. Nampak tak kotak merah tu, itu adalah zone untuk buy. Okey, tak digalakkan untuk sell dah. Sebab hasil pengamatan daripada kesemua wave yang telah terbentuk daripada atas ni sampai ke bawah ni, dia dah menghampiri cukup sifat dah. Cukup dia punya cycle. Di mana ini nak sell, kita nak ambil sell hanya untuk 50 pip, 60 pip tak berbaloi. Sebab kenaikan dia baik tunggulah boleh banyak. So daripada segi risk reward dia tak digalakkan untuk sell lah, sebab reward dia sedikit. Okay, baik kita tunggu buy, di mana even kita stop loss 200 pun, tapi reward dia memang boleh pergi jauh. Okay, itu last week punya analisis. So dan kita tengok hari apa yang berlaku selepas seminggu. Baik. Okay, ini selepas seminggu, Isnin lepas sehingga ke Isnin hari ini, inilah yang berlaku kepada market gold. Di mana memang kalau saya zoom in ke, ini nak bagi nampak jangan follow M5 punya counting. Ini untuk sebenarnya M5 punya counting ni boleh Pak Su kan, tapi ini boleh dikatakan kategori advance lah. Advance di mana kita boleh zoom in lagi untuk mendapatkan sharp entry. So untuk yang masih baru dalam dunia elite wave, tak digalakkan menggunakan time frame yang di bawah 4 hours. At least gunalah 4 hours ataupun lah daily. Okay, so kalau tengok ini counting minggu lepas, di mana tadi saya dah cakap kita dah bias buy sebab dia dah masuk zone kotak ni. Yelah. Okay, memang saya tunjuk last week. Dan kalau ingat, ini sekiranya dia nak turun, kalau dia turun pun still ini adalah zone untuk buy lah kan. So dan tengok apa yang berlaku kepada gold. Naik dan terus naik non-stop. Berapa ratus pip tu, daripada 1766 lebih kurang 800 pip kot Pak Su. Betul. Okey, 800 pip kenaikan yang gold buat. So setelah dia naik ni, okay, saya zoom in ke time frame yang lebih besar supaya kita nampak the bigger picture. Okay, setelah dia naik ni, okay, so sekarang ni nampak 18.45 Okay. Saya kalau tanya saya lah, dia punya zone perhentian dia, nampak dia lekat. Okay tak, macam ni. Sekejap Okay, di mana ini kemungkinan ini adalah wave 1 ataupun wave 4. Apa-apa wave pun wave 1 ataupun wave 4. Okay. Apa-apa pun, ini mungkin sedikit lagi, mungkin dia tak sampai 18.50 ni, mungkin dia lebih sikit, lebih sikit je daripada 18.48 ni, dia dah boleh show reversal. Lebih sikit je. Okay, boleh katakan macam tu. Okay, so kalau tanya saya, sini 18.48 okay, kalau dia masuk kotak ni, ini saya dah bias untuk sell semula dengan stop loss dia 18.60. Cikgu letak kotak apa sakti ni kat bawah, ngam pula, dia cecah je terus dia melambung naik ke atas. Okay, kita tengok kotak kita hari ni
merah ni tak best lah. Merah ni melambangkan marah. Jadi kena tukar apa? Biru. Kita tukar biru lah. Okay. So moga-moga kena kotak ni, kemudian dia akan turun. So kotak ni untuk zone, untuk sell. Okay. Di mana kenaikan ni, ini mungkin dia akan turun. Kalau dari kotak ni, okay, A, B, C. Ini yang pertama. Dia akan sekiranya ini adalah satu besar, okay, dia mesti akan buat correction ABC. Mungkin dia ending kat sini, ataupun dia ending kat sini. Apa-apa pun final wave C ni kita kena determine, kita kena pastikan berdasarkan current cycle yang turun ni nanti, A ni. So selagi A ni belum siap, okay, C ni boleh dia sampai sini ataupun sini, tak ada masalah. Yang penting dia turun dalam 3 wave down. So bila dia dah bentuk 3 wave down tu, di sini akan timbul satu persoalan, sama ada ini yang naik ni wave 1 ataupun macam saya lukis ini wave 1 wave 2 pasu kan. Okay, so lepas baik. ABC dia akan naik lah. Okay. Ataupun dia ada sikit lagi nak turun kan, di mana ini sikit lagi final nak turun ni. Okay, sikit lagi. Tapi apa-apa pun tunggu ABC ni dulu kan, ABC. Sebab apa? Sebab ini sekarang ni kita macam saya bias pada sell. Okay, saya bias pada sell. So biar dia running dulu. So bila contohnya kalau dikatakan dia dah turun, okay, kita boleh set BE somewhere dekat price ini, katakan 18.07. Kita boleh set BE mungkin 18, 15 ya, sekiranya dia dah turun lah pasu. Confidence sangat turun kan. Tak, saya pun nak tanya cikgu, macam mana pula cikgu boleh lebih kepada akan sell gold ni? Sebab saya nampak macam buy lah. Nak buy sekarang ke? Tak. Saya buy sekarang. Jangan. Tak. Cuma tak, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan datang daripada orang luar juga. Dia kata macam mana cikgu boleh letakkan kotak-kotak tu? Macam minggu lepas cikgu letak kotak hikmah tu kat situ. Kalau kena dia akan rebound sembalik. Betul dia jadi benda tu. Okey. Jadi dia ada masa jadi. Okey, saya tunjuk yang tak jadi Okey, sekejap. Contoh EJ ni. Okey. Bukan tak jadi sebenarnya. Dia jadi tapi dia melebihi target. EJ? Macam EJ kita ada lepas ada kan kita buat EJ. Ya, kita ada beritahu di mana kita tunggu buy dip juga. Kan? Dia melebihi target sampai ke B yang saya tandakan kat atas ni. Okey. So maksudnya kat sini ada masa kotak tu efektif, ada masa kita langgar juga. Tapi at least kita tahu memang sekarang ni memang major trend dia nampak ni. Kan, A, B. So that's why dia sebenarnya bila kita buat contoh saya buka gold tadi, bila kita buat analisis macam ni, sebelum kita entry, okey, katakanlah saya cakap macam ni, okey, sampai zone kotak ni kita get ready untuk sell lah. Okey, tapi sebelum tu kita kena make sure current wave tu dia dah complete dia punya cycle. Itu je. Kalau belum complete, apa-apa pun boleh berlaku. Belum complete, dia boleh turun sikit kemudian dia naik balik. Okay. Barulah dia nak turun semula ke bawah banyak-banyak kan. So dia dah dia dah pergi melepasi kotak tu. So kita tengoklah apa akan berlaku untuk gold dalam tempoh minggu ini. So stop loss dia kalau nak lagi selamat lah. Okey, kalau nak lagi selamat, baik idea atas sikit lah kalau nak lagi selamat. Ini stop loss pertama atas pada ni lah. Tambah lagi 200 speed. Tapi boleh ke tambah lagi 200 speed kan? So ini terpulang. Kalau yang jenis masuk kecil tapi swing banyak tu, dia boleh guna yang ni. So kalau masuk besar tu nak swing takut stop loss atas, so dia boleh masuk kat sini kan. Semuanya terpulang atas kita punya kawalan money management lah. Okay, cantik. So
Idea yang menarik. Idea apa tu Pak Su? Tak. Bila cikgu buat mapping macam ni lah, sebabnya ada juga ni yang beritahu sebab divergent. Okey, ada, saya pun tak faham maksud Albion AJ ni, ya, pasal divergent ke di kotak tu ke ataupun macam. Okey, kalau ni kan divergent ni dia kejadian yang berlaku macam mana? Okey, kalau kita bercakap tentang divergent, itu menunjukkan selalunya divergent ni kita detect di antara wave 3 dan juga wave 5. Wave 3 divergent. Betul, wave 3 ataupun wave 5, di mana kita tunggu turning. Okey. Okey. Okey, yang minta sekejap sebab kita akan ulang sekejap untuk yang minggu lepas kita tengok bagaimana. Sekarang ni kita baru masuk ke goal. Jadi Sigit Kurniawan juga soalan dia cantik, question mengenai Elliott Wave. Kapan kita mulai start hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5 dalam Elliott Wave. Terima kasih. Okey, nanti insyaAllah ya. Sabar-sabar Sigit Okey cikgu, kita terus ke pair yang minggu lepas punya. Kita habiskan dulu. Okey, so goal kita dah buat analisis Okey. Kita pergi kepada next. Lepas goal. Tapi memang sell pun minggu lepas. Okey, ini EU. So EU ni saya jangka kan dia turun kemudian dia naik balik. Nampak ada satu garisan naik tu kan. Okey. Okey, tak berapa jelas. Sini. Okey. So kita pergi pada EU lah. EU EU. Baik. Okey, mana yang bertanya tentang EU boleh berikan perhatian anda kat sini Okey. So di mana ini pemahamannya, kalau kita faham konsep Elliott Wave ni, dia turun. Okey. Tapi dia punya nampak dia punya major ni A, B, C menaik lah. So itu di hour 1. Okey. Di daily punya C dia sampai atas ni. Itu jangkaan yang terbaru saya buat selepas dia dah nampak momentum dia kuat. And then kita gabungkan dengan dollar index tu macam saya sebut sebelum ni. Memang kalau Pak Su tak lupa, memang saya cakap masih ada ruang untuk turun ke bawah kan bagi dollar index ni. So kalau kita tengok EU ni kuat sangat kenaikan dia. Okay, saya jangkakan ABC rupanya dia memang buat 30 November kan, waktu dia puncak atas tu 30 November last week, saya jangkakan dia turun A, B, C. Memang dia turun, tapi dia tak berbentuk ABC yang jelas di hour 1. Kalau kita nampak ke sini, ini adalah, kita zoom lagi kita nampak ni, ini bentuk ABC dia. Ada 3 wave situ. Okey, tu ABC. Kalau kita nampak ni, saya zoom lagi. Okey, A, B, C Pak Su kat situ. Okey, sebelum ni saya jangkakan macam ni, 30 November kan. Yep. 30 dia turun. Memang dia turun, tapi dia tak ambil masa yang lama, dia ambil masa yang sekejap saja. Okey, dia turun and then baru dia sambung balik. Cuma dia terlebih sikit daripada saya punya analisa. Saya target sampai zon kotak ni. Rupanya kuat lagi dia naik. Naik lagi kan. Okey, ni EU Ni untuk EU. So untuk EU ni, sebelum saya ulas lanjut tentang EU, kita tengok dollar index. Okey. So dollar index pun saya ada sebut juga last week. You boleh tengok episod 44 ni. Kita pergi dollar index Okey.
kalau kita tengok ini sama dengan apa yang saya tandakan lah. Dan saya ada inform di mana kemungkinan dolar index ni dia makin akan melemah dan pergi sampai zon 88 ataupun 84 di time frame yang besar. So ini yang saya tandakan pada minggu lepas. So possibility dia turun ni masih ada. Okay, so kalau kita tengok so that's why momentum dia naik je, kotak ni pun dia still turun. Apa-apa dia naik je, dia turun. Sebab walaupun news datang, semua contohlah NFP sekejap saja kan, dia akan resume dia punya trend. Itulah konsep yang Pak Su tanya tadi kan. Ketika news datang, apa yang akan berlaku. Sama juga dengan EU yang saya tunjukkan last week. Kalau last week 30, 23 rasanya. Okay ni 23 ni, nampak satu batang ni. Ni nampak ni 23 Isnin kan Pak Su? Okay 23 ni, ketika itu USD kuat lah. USD kuat, tapi trend dia masih menaik. So even dia turun, kalau tengok 19.25 sampai 17, boleh dikatakan 125 pip kan, dia turun, kemudian disambung balik trend. So that's why market structure ni bagus. Bagus di mana even news datang sebenarnya, kalau news tu contoh macam EU ni USD menguat kan, dia sebenarnya dia bagi kita peluang untuk masuk market mana-mana yang terlambat, terlepas bas. Okay, so untuk gold ni masih saya bias, untuk dollar index ni masih saya bias sini lah. At least penghentian terakhir dia dekat sini. Selagi dia tak sampai sini ataupun berhampiran, ini saya jangkakan sebelum berlaku, mungkin dia buat A, B, C, D, E ni. So mungkin dia sampai support ataupun penghujung wave A ni, ataupun berdekatan. Okay, kalau dia kalau dia nak buat flat, ini saya jangkakan ini adalah sekejap. Okay, ini saya jangkakan ini adalah wave 4 ni Pak Su. Wave 4? Wave 4 di time frame yang besar, dolar index sebelum dia naik lagi. So ini dia tengah tintong. Lepas dia boleh berhenti sini and then dia terus naik, ataupun dia buat macam ni, turun naik. Dia boleh buat ABC X, ABC, ataupun dia boleh buat correction berbentuk triangle ni, kemudian barulah dia naik. So selagi dia tak sampai ni, ada sedikit lagi kelemahan dalam dollar index. So kalau dollar index melemah, so semua pair base USD ni, of course kalau GU dia akan menaik, kalau EU pun dia akan menaik. Contohnya ini pagi ke petang tadi kan, petang tadi tengok GBP turun, case Brexit. Okay, so dia baru naik ni. Ini kotak sebenarnya saya baru buat petang tadi. Ketika itu dia tengah dekat sini lah. Okay, tengok dia dah start naik. Ini kalau dia tak trigger malam ni, memang ini zone entry. Sekejap, hang ke Pak Su? Tak, okay. Saya punya okay, boleh. Oh iyalah. Okay, so untuk GU ni pun saya masih bias dia naik lagi, at least sedikit lagi. Okay, selagi dollar index ni tak menunjukkan tanda-tanda dia nak menguat. So selagi belum ada tanda-tanda menguat ni, memang saya akan bias dollar index ni dia akan masih continuous turun ke bawah.
Okay, so kita pergi ke next. Apa ya? Lepas Okay, GJ, GBP, GPY. So kita zoom in kan. Okay, ketika ni 139. Okay, so kita tengok 139. Tak nampak kecil. Kecil sangat kan? Okay. Okey. Ketika tu kat sini lah 30. 139, 138, 97, 30. Okey, 30 di sini. Okey, 138.90 lebih. Okey. Kita jangka dengan dia menaik lepas tu, dan memang betul dia naik lagi sampai 100 pip lebih. Sebelum Brexit datang, turun masuk dalam zon kotak saya tanda petang tadi juga. Dan dia naik balik. So sekarang ni kalau tanya saya, gambaran untuk yang terkini ni, okay, di 4 hours punya time frame, okay, sikit lagi mungkin dekat B ni. Ini saya tanda dari bawah tu A, B. Sikit lagi dia nak naik sampai ke atas. Sikit pun tak ada lah, sikit juga lepas tu. Tak ada sikit sangat lah. Tak ada sikit sangat. Tapi dalam dunia swing ni, kalau kita compare dengan gold, sekejap je gold 500 pip, 600 pip kan. So kalau macam ni pun, sekarang dah 138. Okay, range dia boleh pergi naik sampai sinilah dalam zon kotak ni sehingga ke satu ni jangkaan saya. Dia boleh naik kat situ sebelum dia turning balik turun. Jadi DJ potensi menaik terus lah kan? Kalau tanya saya, bias ke arah naik lah. And then sebab dah naik tadi, saya dah tanda kan, ini kalau siapa nak entry kat sini, ini stop loss kat sini kan. Tapi tak sempat, dia sentuh sikit je dia terus naik. Saya pun terlepas bas ni GJ ni kan. So terlepas. Cikgu pun boleh terlepas ke? Terlepas lah, dia naik tiba-tiba ni. Tadi belum lagi kan. Okay, so ini untuk GJ dah. Kita pergi ke ni lah GJ ni. Ini zone buy ni kan. Ini zone buy dia, memang last week punya dia dah trigger dah. And then dia naik ni dia naik ketika 30 ni pun dia masih kat sini. And then dia terus naik. Kita kena tahu beza kan, trend dengan pullback palsu. Trend dengan pullback. Macam ni kan, nampak turun banyak. Okay. So naik balik kan. So that's why trend ni kita kena tengok dia punya time frame. Kita kena tengok trend di time frame yang besar, major trend dia. Okay, sebab kalau kita tengok yang sekarang ni, contoh lah, saya bagi contoh 140 sampai 120 pip. Consider banyak juga kan. Kemudian dia pun naik selamba buat new high. Betul, dia turun balik kan. So apa yang berlaku selepas ni? So that's why yang turun naik ni kan kadang dikacau oleh news macam ni, turun news kan. So macam ni saya tak pasti waktu ni ada news atau tidak. Okay, tapi ini correction di minit 5. Okay, di minit 5. So time frame besar 4 hours daily ni yang sepatutnya kita dijadikan sebagai major trend, di mana dari situlah kita boleh membezakan itu adalah trend ataupun pullback.
Okey. Tu maksud dia. So memang kalau kita zoom in ke time frame kecil, nampak turun je ganas, turun kan. Tapi itu di minit 5, di hour 1. So at least major trend ni kita kena monitor di time frame 4 hours ataupun ke atas lah. daily. Betul. Ke atas lah. So ini untuk GJ sudah. Ini EJ pun ini last week punya kan. Kita jangka kan menaik. Ada satu lagi memang dia menaik lah selepas itu. Ini last 2 week. Yang tadi tu saya tunjuk last 2 week. Last 2 week kan. So saya jangka kan dia ada correction, kemudian dia akan sambung naik. Correction dia tak ada correction, and then dia terus menaik. Dia menaik, dia buat yang ni. Ini A kan. Terus naik atas B atas ni. So ini maksudnya kita jangka kan dia ada a small correction bila masuk zone kotak ni, tapi dia tak nak buat, dia terus naik. So that's why kita kena tahu major trend dia. Macam saya sebut, kita dalam alert wave ni dia ada good entry dengan bad entry. Bad entry di mana kita lawan major trend, good entry kita follow. That's why ABC ni sebenarnya peluang untuk kita cari, ataupun ini adalah pullback kita jangkakan pullback turun. Ini adalah peluang untuk kita cari buy position, bukan kita cari untuk sell position. Sebab selagi trend dia kalau tengok sini tak nampak ni kan, waktu ni sekejap. 127. Betul ke 127? Saya tak terlampau kecil kan. Lebih kurang lah 127 kat situ. So kat sini itu last week punya. So that's why kita kena tahu major trend dia. Yang bila kita tahu major trend ni, dia membolehkan kita daripada menahan kenaikan. Tengok kalau daripada 30, kalau kita tahan 125 untuk EJ ni, of course lah dia punya pergerakan tu tak ada lah seganas pair gold, GJ ke GA ke, tapi still kita terpaksa menahan jugalah lepas tu kan, kalau kita ada sell. So that's why market structure ni membolehkan kita mengelakkan kerugian pip ni, kena tahan jauh-jauh kan. So kita cepatkan lagi, takut tak sempat ke lepas tu. Minggu lepas ada lagi ni EJ, GA pun ada kan. Lepas cikgu check balik satu-satu. Ini EG ni saya jangka, memang saya tak trade EG ni sebab dia terlampau slow kan. Terlampau slow. Kalau tanya saya, antara dua persimpangan sekarang ni. Dua persimpangan. Yelah 30 November tu. Sama ada dia gena ni atau X kan. Kalau dia gena ni, dia buat WXY lah. WXY. So possibility untuk EG ni dia akan turun. Tapi saya tak prefer sebab dia slow. Lepas tu untuk EG ni slow sangat ada masa tu nak menunggu tu, bila masanya dia nak laju. Macam hari ni memang dia laju sikit lah sebab Brexit news hari ni lepas 982 tengok sampai ke 9141 sebab ada efek pada news. Selepas EG kita pergi ke GA. Nampak ke?
30. Okey, kita pergi pada GA. Australia. Okey, inilah GA nya. Okey. Saya macam mana boleh hilang ni? Bukan ni 30 kan? Ini untuk GA mungkin kat sini. Ini yang saya tanda kot. Selepas dia dah turun kan? Okey. Inilah GA ni dia terlajak sikit. Last week ini memang tepat kena masuk zone ni. Kalau pasu ingat, masuk zone ni saya tanda ni, saya ada entry kat sini sebenarnya. Yang masuk zone ni dia turun. Lepas tu saya jangka kan, dia naik sampai sini baru dia turun. Rupanya dia naik, dia turun, dia naik, baru dia turun banyak. Dan effect news ni sometimes dia boleh jadi pemangkin wave tu. Ya, betul. Kan selain dia lawan trend tu sementara, and then dia sambung trend, kadang-kadang dia boleh jadi pemangkin wave. Dia mempercepatkan wave tu sampai ke destinasi. Okay, so kalau untuk yang minggu ni pula, saya jangka kan dia akan naik. Okay, dia akan naik. Untuk GA ni naik pun correction dia, kalau tengok Jumaat lepas naik sampai sini pasu. Waktu malam-malam NFP semua kan, dia naik sampai sini. Okay, lepas tu pagi tadi selepas NFP semua dia turun, and then pagi tadi dia terus turun, efek pada Brexit. Okay, and then ini saya jangka kan mungkinlah dia tak naik sampai sini, tapi still ada ABC, kemudian baru dia sambung turun ke bawah lagi. Maksudnya still GA ni saya bias ada minor correction. Okay, minor correction. Kita cari sell entry lah di ABC, cari sell untuk dia terus turun ke bawah. Okay, so ini untuk GA. So saya tanda kan ini possibility dia akan turun lagi ke bawah. Ini EA. Okay, so ini zone kotak. Sekejap. Mana tadi Pak Su? Okay, ni EA. Baik. Okay, ni EA. So EA ni sebelum tu dekat sini. Okay, ini 30 November, and then minggu ni dia dah sampai. Tengok, first kena kotak ni turun, kena lagi turun, kena lagi turun. Ini pun membuatkan saya blur juga ni kan. Kena turun turun kan. Even kotak ni power, okay, kena je turun 100 speed lebih, kena je turun. So kalau macam ni, okay, A, B, C. So ini dia punya ni lah. So kotak ni saya dah padam. Okay, sebab dia dah menunjukkan efektif dia. So kita kena tengok current wave sekarang ni berfungsi tak untuk dia terus turun. So ini kalau tengok di time frame yang besar, ni time frame berapa? Okay, dia sebenarnya kalau tanya saya, GA ni memang saya bias dia nak turun Pak Su. Tapi dia dah turun banyak ni, kita tunggu dia naik sikit lagi kan. So sebab saya cakap tentang GA ni movement dia 200-300 pip tu memang sedap. Betul. Macam gold jugalah, sedap kan. So untuk dia dapat kan, kalau tanya saya GA tadi, memang
dia naik correction atas ni, so bermaksud ini adalah ABC ni, cukuplah dia dah ABC sampai sini. Ini adalah satu, and then dia naik 2, and then dia turun lagi lepas tu. Sebab ini kita refer di 4 hours dengan daily punya time frame. Daripada yang naik ni turun, okay, dia naik correction ABC. Ataupun kalau saya nak cakap detail ni, kadang-kadang ada yang tak berapa nak faham. Mungkin ini ABC, ini pun ABC, naik lagi ABC, naik sampai sini, mungkin dia turun, kan. So untuk saya cakap mana yang saya lebih bias lah buat masa ni. Sebab tu saya ada tanda kotak ni. Kotak ni bermaksud sekiranya dia buat A, B, C, dia nak naik sampai sini, boleh. Ataupun ini adalah A, B, C, kemudian dia turun satu, dia turun naik sini, and then dia terus turun. Okay, semuanya boleh. Tapi selalunya saya akan sebut possibility yang paling, apa orang cakap, 80% hingga 90% dia punya kebarangkalian akan berlaku. Okay, tapi ada masa dia terlajak. Terlajak tu tak apa, at least kita tahu dia punya market structure tu pergi ke mana. Yes, terlajak sikit tak apa, kan. Di mana kalau contohlah macam JJ ni, saya tunjuk pasal JJ kan, kita jangka kan dia menaik. Memang dia menaik. Kalau kata daripada, okey, dia daripada 2 minggu lepas 137 tu naik 300 pip lepas tu. So dekat-dekat sini kita dah tahu market structure dia nak naik, so kita takkan sell dekat sini, kan. Takkan sell walaupun nampak turun, naik kat sini kita sell kat sini lagi. Dia boleh mengelakkan macam ni sebab kita tahu dia punya market structure. So berbalik pada EA ni pun sama. Kita jangka kan dia menaik, memang dia masuk dalam zone kotak tadi. So ini bila dia dah buat bentuk macam ni, kalau nak entry pun ini adalah stop loss dia, mesti ada dekat sini. Sebab dekat sini ini sama ada ini wave 4, kemudian dia naik sikit lagi, sama ada dia naik sekarang kat sini sini, dia naik sini, baru dia sambung turun. Boleh? Tak ada masalah dia nak buat macam tu. So that's why saya cakap kalau ini nak sell ni, kita kena ada letak dia punya, apa orang cakap, stop loss kat sini. Okay. So ini possibility yang pertama. Yang kedua, saya tandakan kotak ni sebab dari saya tengok ni, dia nak buat macam ni Pak Su. Macam ni dia nak buat. Ini apa yang saya tengok Okay, dia nak buat A, B, C. So sekarang ni ini menjadi, ini kena ada kalau bagi siapa nak sell. So bagi siapa nak buy, tunggu dekat kawasan ni 100 pip saja dengan stop loss dia. Ya, ini pun tak jauh stop loss sebab kita dah nampak, dah jelas ini adalah stop loss yang perlu kita letakkan dekat situ. So daripada zone kotak ni kita kira berapa jarak pip. So kalau siapa tadi nak hentak boleh hentak, kira siap-siap berapa stop loss dia. Okey, Tuan Muza kan, Faizal, FZ, tu kaki hentak. Okey, hentak standby lah. Standby untuk EA. Okey, so kita pergi lagi ke, saya rasa saya ada buat AUD ada tak AUD minggu lepas? Ni GA tadi dah kan? Dah GA dah. Ini pun gold dah. Ini dollar index. Ini EJ di mana, ini EJ di mana kita jangkakan dia turun, and then dia naik sampai B. Memang dia dah pergi sampai B 126.50 ni. Kan saya ada buat adjustment sikit kot, tak perasan. Dia dah naik sampai sini dah. Kalau kita tengok ni, ini yang terbaru. 126.50 dia naik, and then dia main kat sini. Kan dia sebenarnya wave ni
dia lagi power kalau kita gabung kan support system sebelum ni. Sebab tu itu antara intipati kotak tu. Kalau Tuan Muza nak tahu kan, itu intipati kotak dia. Tengok support system je senang je kan, tak perlulah nak pening-pening kepala. Okey, Tuan Muza standby full margin tak kau. Okey, AU sebab ramai juga peminat AU ni kan. Okey, so ini AU. Di mana dia masuk zon kotak ni, dia turun, dia naik balik. Kan? So semua benda ni saya delete. Itulah kadang-kadang kita tak delete lepas tu. So saya flashback benda yang dah kita discuss. Yang dah discuss kan. So kalau tengok time frame yang besar ni pun, saya jangka kan AU ni ada kawan cakap dia nak turun dah. Kalau tanya saya, dia masih nak menguat ni. AU ni sama juga tadi dengan GA tadi tu kan, dia nak turun, masih nak menguat. AU ni dia masih nak menguat. AUD ni, okey, maksudnya AUD akan naik normal. Lepas tu tengok ni, lepas tu 2018 kan, awal tahun tengok turun je. Oh ya, yeah. Betul tak? Betul. So kita baru start 2020, 2 tahun dia turun ni. So tak salah kalau dia nak terus naik. Mungkin 2000 tahun depan sampai kat sini, ini level yang saya jangkakan dia naik. C ni kalau tengok dia sekarang ni baru 74, ada beratus pip lagi. So kalau AU ni major trend dia turun je kita cari buy, turun je cari buy. That's, sebab tu konsep wave ni sebenarnya kita kena tengok the bigger time frame, the major trend, di mana kalau kita nampak tak ada masalah sekarang ni dia tengah menaik, dia nak menaik lagi. Sebab macam ni lah 2018 dia nak turun, dia turun je, turun naik, turun. Inilah dia kata kan pullback ni kan, turun naik, turun naik balik. Dia turun naik balik. Impact news ke pullback ke, still dia turun, dia naik balik, turun sampailah. Tapi 2018 sampai ujung jauh tu turun dia tu 2 tahun ni, lepas tu turun kan. Sekarang ni dia dah start naik tu. So tak ada isu kalau dia nak naik terus, tapi dalam bentuk turun naik lah. So kalau untuk ni, saya padam dulu yang semua ni. Okey, kita menunggu untuk dia ada pullback, barulah cantik untuk kita masuk. Sebab bila dah masuk zone ni, dia dah keluar balik. So menunjukkan momentum dia masih kuat ke atas. So kalau tanya saya, mungkin dia sebelum dia ada at least 200 pip ke turun kan. Sama tadi yang saya sebut tadi, GA tu dia nak naik 1.82 ke 83 sebelum dia turun balik kan, lepas tu. Sama juga dengan EA tadi, di mana dia turun and then dia menguat balik. So AUD ni dia turun and then dia naik balik. So maksudnya AUD ni sepanjang tahun 2021 ni mungkin dia menguat je. Kita kena tunggu entry pullback sahaja. So untuk time frame yang besar ni mungkin somewhere dekat sini. Okay, sekarang 74. So mungkin somewhere dekat sini peluang untuk kita cari pullback, di mana dia memang possible dia boleh kena ni. Sebab ini dah umpama apa orang cakap, bentuk diagonal family, diagonal triangle. So dia boleh turun dekat sini. Ini peluang untuk kita masuk market. Ataupun kalau tengok ni kan, trendline ni, okay, mungkin lajak sikit 100 pip lagi ke bawah. Sini kalau kena trendline ni, memang bagi saya cantik lah ni. Memang cantik kalau kena dekat sini. Itu untuk AU. Okey,
Kalau EJ ni pun sebut pasal trend line, kenapa saya tanja dekat B ni? Saya rasa berdasarkan trend line yang besar. Daripada daily, daripada atas ni kena kat sini. Ini dia punya outcome dia. Inilah. Sebab tu sikit lagi nak kena tu dia turun. Kan? Trend line yang besar Pak Su. So, that's why elite wave ni kita boleh gabungkan dengan macam-macam kombinasi. Pak Su, ada orang cakap tak ada suara. Itulah. Tapi rasanya ada kot. Saya tak ada sentuh apa-apa. Yang lain ada suara Tadi ni Mama Afifi Mahmud kata tak ada suara. Kan kau lupa buka volume kau PC kau tu. Okay. So fast forward lagi 3 minit. Tak sempat Pak Su tengok. Tapi ni dah sampai penghujung dah. AU Dollar Index, AU. Kau berapa ni? 3 minit lagi. AU ini AU pun saya cakap turun, naik banyak lagi ni minggu lepas ni. Kenapa saya punya counting ni hilang? Sepatutnya ada kotak. Bukan je ni. Ini baru buat tadi. Oh, ada suara. Macam masih cakap ada suara. Okey. tak pasti kenapa dia hilang, tapi memang inilah sama juga dengan apa yang saya cakap kan dekat sini. Okey, sama ni Pak Su kan, nampak ni? Yalah, betul lah. Macam mana boleh hilang ni? Mungkin hilang terus. Tak apa. So sama juga analisis saya. Tak berubah. Di mana ini peluang untuk buy. Yang penting peluang untuk buy. Yang penting pair ni even dia dah naik pun kita still boleh buy. Okay, kita kalau amalkan tu ada masa, contoh macam gold saya ada tunjuk dekat 18.25 ni kita buy. Mana? Okay, kat kawasan sini. Saya ada tunjuk dalam saya punya group. Dekat kawasan sini ni kita buy. Even ini ada macam resistance kan. Memang ni nampak turun kan. Tapi kita still buy. Sebab kita nampak kat sini masih ada 1, 2, 3, 4 final wave nak naik. Dan memang dia naik 1, 2, 3, 4. Ini 5 ni final ni. So selagi ini saya sebut tadi, gold ni kenapa possibility dia naik? Sebab ini baru kita nampak cycle ni tak complete lagi ni. Ni baru 1, 2. Ni 3 ni. So ini tintong-tintong ni 4. Ini minit 5 guys. So naik sikit lagi. Okay, dia naik sikit lagi. Memang saya jangka kan dia turun. So bersabar sajalah untuk profit sama-sama. Amin. Okey, buat Muhammad Daniel, soalan anda Pak Su akan forward ke minggu hadapan di awal-awal segmen dengan Sigit Kurniawan. Dia bertanyakan tentang sedikit technical kan. Dia nak buat correction apa semua sebab memang dah tak sempat. Sigit Kurniawan juga minggu hadapan Pak Su akan letakkan soalan anda ni. Pak Su dah tanda. Pak Su dah salin ke? Soalan. Tak apa, nanti saya boleh pergi tengok balik. Nanti saya salin. Ya, sebab ni soalan dia sangat menarik. Saya suka. Okey, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan kami. Macam biasa, masa mencemburui. Mana pair yang dah pun dijelaskan tadi, rasanya minggu hadapan anda tinggal tunggu saja keputusan dia. Kita boleh tengok sebab cikgu akan bawa daripada minggu ke minggu. Okey, ribuan terima kasih kepada semua. Saya mendoakan semoga anda dapat manfaat yang telah diberikan. Halalkan segala ilmu cikgu untuk minggu ni. Okey. Minggu ni kita balik kampung, okay guys. Kampung mana? Kampung Pahang. So orang-orang Pahang nak mengetes, jomlah. Patin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, esok kita ada segmen bicara teknikal bersama dengan Cikgu Aslan Nasim. Stay tune bersama dengan kami. Saya Pak Su, Boboy dan juga Cikgu ingin mengucapkan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.